Test mic. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya ucapkan kepada semua viewers pedagangjawa.com. Saya doakan tuan-tuan dan puan-puan sentiasa dirahmati dan disayangi Allah SWT dan dipermudahkan segala urusannya. Jadi hari ini saya berkesempatan untuk berkongsi tentang tutorial analisa teknikal saham. So, mesti tuan-tuan tertanya-tanya, apakah objektif kita buat analisa teknikal? Objektif analisa teknikal saham adalah untuk mencari harga yang terbaik untuk membeli sesuatu saham, ataupun dalam kata yang terbaik adalah harga yang kita percaya yang paling murah pada ketika itu. Jadi di dalam video ini saya akan terangkan 4 perkara, iaitu yang pertama adalah asas pergerakan market, yang kedua adalah penggunaan Bollinger Band Indicator, ketiga bullish or bearish engulfing, dan yang terakhir adalah swap area. Okey. Yang pertama, asas pergerakan market. Tuan-tuan nampak yang saya lukis zigzag ni? Okey. Asas pergerakan market ada dua, iaitu naik dan turun. Bila mana naik melebihi daripada turun, dia akan membentuk sebuah uptrend, which is macam ni. Dia buat satu swing high, lepas tu dia buat satu swing low. Dia buat lagi swing high, lepas tu satu swing low. Lepas tu dia akan buat lagi satu swing high dan swing low. So kita akan naik satu pergerakan yang menaik, yang mana setiap kali swing high dia berjaya dipecahkan, dan setiap kali berlakunya swing low tak mampu melepasi swing low yang sebelumnya. Jadi ada dua peraturan ini confirm ia adalah uptrend. Sama juga untuk downtrend. Swing high dia buat swing low yang terbaru, then dia buat satu swing high, swing low terbaru, swing high dan swing low terbaru. So kita akan nampak satu pergerakan graf yang menurun, yang mana swing high tak mampu dipecahkan oleh swing high yang seterusnya, manakala swing low yang terbaru sentiasa berjaya dipecahkan. Sekiranya swing high dan swing low dalam keadaan yang lebih kurang sama, ia akan dipanggil sebagai market sideways. Jadi itu adalah asas kepada pergerakan market. Yang kedua, saya akan terangkan mengenai penggunaan indikator Bollinger Band. Indikator Bollinger Band dicipta oleh John Bollinger, dan merupakan salah satu indikator yang terdapat di dalam kategori trend following. Apabila tuan-tuan buka je trend indikator Bollinger Band, basically tuan-tuan dan puan-puan akan nampak ada 3 line yang ditunjukkan. Yang atas dan bawah ni dipanggil sebagai yang atas dipanggil sebagai upper band, tengah sebagai middle band, dan di bawah sekali sebagai lower band. So apakah fungsi-fungsi band ni? Upper band dan lower band digunakan untuk mengukur momentum pergerakan price. So, jika ada price yang berjaya break di luar kawasan upper band ataupun lower band, sebagai contoh yang ni kita nampak break upper band, so kita akan tahu price mempunyai momentum untuk pergi lebih tinggi lagi, first, dan kedua, price mungkin akan melakukan retracement. So, untuk contoh ni kita nampak price break di luar kawasan upper band, then price melakukan retracement. Kat sini dia ada buat satu retracement. Okey. Untuk middle band, ia bertindak sebagai moving average, yang mana dia akan menentukan trend semasa harga tersebut. Formulanya adalah agak mudah. Di atas jika price berada di atas middle band, kita akan consider sebagai uptrend. Jika berada di bawah middle band, kita akan consider sebagai downtrend. So macam mana kita nak select ataupun set up
indikator Bollinger Band ni di dalam kita punya chart trading view, senang saja klik saja kepada indikator SRG yang ada tulis FX ni, then tuan-tuan boleh je type Bollinger Band, pilih Bollinger Band kat sini Okay, so basically bila Bollinger Band dah keluar, dia akan keluar macam ni. Ini dipanggil sebagai parameter. Tuan-tuan dan puan-puan tak perlu nak ubah mana-mana standard parameter ini, sebab saya pun menggunakan standard parameter. Tak ada menggunakan setting-setting yang special. So bila tuan-tuan tengok semua ni, resolution same as chart, length 20, source close, standard deviation is 2, offset is kosong. So tuan terus boleh tekan OK. Penerangan tentang Bollinger Band ni saya ada buat dekat dalam, saya ada buat satu artikel yang mengulas lebih lanjut semua standard parameter ni di dalam blog saya di www.pedagangjawa.com. Lepas tuan-tuan dan puan-puan klik OK, maka akan adalah indikator Bollinger Band ini. Okey, untuk poin yang ketiga pula, saya akan terangkan mengenai candlestick formation, bullish engulfing or bearish engulfing. Okey, komposisi bullish or bearish engulfing ni adalah dia merupakan two candlestick of formation, iaitu ada dua candlestick yang akan kita pilih untuk melihat bullish or bearish engulfing ini. Dan untuk bearish engulfing, candle pertama lebih kecil daripada candle kedua, dan untuk bullish engulfing, candlestick candle bearish lebih kecil daripada candle bullish. So di dalam bullish or bearish candlestick formation ni, apa yang diorang akan bagi tahu? Mereka akan dalam bearish engulfing, mereka akan memberitahu terdapat lebih ramai seller, iaitu di candle number 2 ni, candle bearish melebihi daripada buyer, iaitu di candle pertama, candle bullish. Untuk bullish engulfing pula, ia memberitahu bahawa lebih ramai buyer berbanding daripada seller. Kenapa ia dinamakan engulfing? Ianya disebabkan keadaan ataupun formation dia ibarat seperti sedang memakan candlestick yang pertama. Basically, high ataupun low candlestick kedua akan berjaya melepasi high candlestick pertama ataupun low candlestick kedua. Jadi jika kita lihat di dalam chart, okey, tuan-tuan boleh tengok ni, ini adalah contoh kepada bullish engulfing, yang mana candlestick pertama bearish candle, candlestick kedua bullish candle berjaya makan candlestick yang pertama. Untuk contoh bearish engulfing seperti ini. Ini adalah bearish engulfing. Candle pertama bullish candle, candle kedua bearish candle, candle kedua lebih besar daripada candle pertama dan berjaya break the lowest price candle yang pertama. Okey, bullish and bearish engulfing ini kita akan gunakan untuk mencari kawasan swap area nanti. Okey, poin yang keempat saya akan terangkan mengenai swap area. Sebelum ni kita dah belajar cara bagaimana untuk cari bullish or bearish engulfing. So, untuk mencari swap area, tuan-tuan kena tandakan dahulu di dalam bearish engulfing formation ataupun bullish engulfing formation. Ambil pada candlestick yang pertama, pada high dan low price ni, dan tuan-tuan lukis satu kotak menggunakan rectangular tool. So tuan-tuan tengok mana-mana price yang berjaya break secara clean di luar kawasan kotak ini,
ia merupakan satu swap area. So ada di kalangan tuan-tuan mesti confused apa maksud swap area. Swap area bermaksud perubahan. Sebagai contoh, di dalam contoh yang saya lukis ni, kita nampak satu pembentukan bearish engulfing yang mana menceritakan seller lebih ramai daripada buyer. Namun selepas berlakunya beberapa siri pergerakan market, price semasa berjaya break kawasan tersebut. So apabila terjadinya keadaan swapping ini, ia menunjukkan bahawa jumlah buyer dengan seller tersebut dah bertukar tangan. So sebelum ni seller lebih ramai daripada buyer. Apabila berlakunya swap area, ia menunjukkan buyer telah melebihi daripada seller. Sebab tu dipanggil sebagai swap, maknanya berubah, bertukar. Sebelum ni seller lagi banyak, lepas tu tiba-tiba jadi swap. Swapping, buyer pula jadi ramai. Apabila jadinya swap area ni, kita percaya dekat sini ada banyak order-order terkumpul ataupun menjadi satu titik rujukan ataupun orang panggil sebagai support or resistance, yang mana price mungkin datang balik kat kawasan tu, then dia akan bounce terus melakukan pergerakan trend semasa. Kita tengok kat dalam chart kat mana contoh swap area. Contoh swap area Okey, tuan-tuan nampak ini adalah contoh swap area. Mesti tuan-tuan confused kenapa saya boleh tandakan ini sebagai bearish engulfing, padahal dia ada tiga candle. Tuan-tuan boleh rujuk saya punya penerangan di dalam video Forex Zero Swap Technique dekat dalam lagi satu playlist. Saya ada terangkan secara detail macam mana nak cari kawasan-kawasan bearish engulfing, bullish engulfing, jenis-jenis zone dan sebagainya. Tetapi dalam video ni saya tak akan ulang balik lah, yeah? So ini adalah contoh swap area. Sini ada satu bearish engulfing, price berjaya break secara clean, dia naik, then dia retrace balik. Dia akan menjadi seperti ibarat satu support and resistance, dan terus price akan terus menaik. Okay, selesai sudah untuk pada poin kelima ini. Saya akan tunjukkan sinkronasi ataupun harmonization antara semua poin-poin yang telah saya tunjukkan sebelum ini. Okay, step yang pertama untuk melakukan analisa teknikal adalah dengan menentukan high low di dalam pasaran, yang mana kita dah belajar tadi asas pergerakan market. So macam mana nak menentukan swing high dan swing low? Kita akan gunakan lukisan trend line. Nampak ada, jika ada satu candle yang berjaya break di luar daripada Bollinger Band, kat sini kita nampak sebagai lower band, dan di atas ni kita ada nampak price berjaya break kawasan upper band, kita boleh consider dia sebagai satu tarikan trend. So saya akan tarik satu line kat sini. So secara tak langsung saya dah dapat swing high. So ini saya swing high, dan di bawah ni adalah swing low. Okay, then untuk nextnya adalah swing low yang seterusnya. Mengikut peraturan sebelum ni, kita kena dapatkan 2 point yang berjaya break kawasan upper band ataupun lower band. Tapi dalam situasi ni kita nampak lower band dia tak berjaya untuk break. So kita biarkan dahulu. Kita tengok next pergerakan pula, dan kita nampak price berjaya break kawasan di luar upper Bollinger Band.
Jangan tandakan dulu. Kita hanya boleh tanda apabila selepas berlakunya retracement dan price berjaya break di luar kawasan, di bawah kawasan middle band, middle line. Bila dah break kawasan middle line, baru boleh tandakan swing high dan swing low. So kita dah dapat ni, dapat swing high dan swing low, automatik kat sini akan bersambung. Okey, kita teruskan lagi. So untuk swing high dan swing low ni, kita nampak price tak berjaya untuk break kawasan lower BB. So kita tinggalkan dulu. Dan ada satu pergerakan yang mana candle berjaya break di luar low, dua upper band. So kita boleh tanda dengan satu trend line. Dan sini kita boleh sambung. So line ni tak settle lagi guys. Dia kena lepas dulu yang ni, bawah middle band, baru boleh consider kita lukis lagi satu line. Jadi tuan-tuan dah nampak pergerakan high dengan low. Swing high, swing low, swing high lebih tinggi, dan ini adalah swing low. Overall pergerakan market adalah sedang dalam uptrend. Jadi lepas tuan-tuan dapat dia uptrend, tuan-tuan akan cari kawasan kawasan swap area. Kawasan swap area. Untuk mencari kawasan swap area, tuan-tuan kena tunggu price break dahulu. Break dahulu upper band ataupun lower band. Then tuan-tuan cari kawasan engulfing, yang mana saya dah lukis tadi, bearish engulfing. So ini dipanggil sebagai swap zone. Habis saja kita buat swap zone, tuan-tuan akan letakkan tuan-tuan punya entry di atas ni dan cut loss di level E ni. Ini adalah point entry tuan-tuan. Dan ini adalah level cut loss tuan-tuan. So daripada sini tuan-tuan boleh buat kiraan risk 2%. Katakan tuan-tuan dah letak dan tuan tengok diorang dah break, price retrace dan trigger tuan-tuan punya orders, then sideways, seterusnya price akan terus naik. Okay, sini naik macam sini. So last sampai sini. Kat sini price dah berjaya break di bawah middle line. So basically akan nak buat lagi satu swing high. So kat sini ada lagi satu swing high. Alright, swing high. Kat sini dia gagal untuk break swing low, buat lower band untuk buat swing low. So bila dah ada satu garisan ni, yang ni automatik akan sambung. Okay, untuk menentukan TP pula, take profit, tuan-tuan akan gunakan formula risk and reward 1/3. Tuan-tuan boleh gunakan bantuan indikator pivot point.
Okey, pergi kat indicator yang strategy, tuan-tuan type saja pivot pula pivot point standard. Dia akan keluar garisan-garisan ni. Okey. Basically tuan-tuan boleh kira lah dia punya untuk dapatkan 1/3. Dan pastikan tuan-tuan punya level untuk take profit adalah di sekitar ataupun di kawasan-kawasan yang berhampiran dengan garisan-garisan pivot ini. So rules untuk TP adalah mesti RR lebih daripada 1/3 dan berada di sekitar kawasan pivot point. Kenapa kita buat kat situ? Kita letakkan TP di kawasan level pivot point. Kita percaya price mempunyai kemungkinan yang besar untuk pantul apabila sampai di kawasan pivot point tersebut. Pivot point basically ada dalam 5 garisan ke atas dan ke bawah yang mewakili sebagai support and resistance. Untuk pengetahuan yang lebih lanjut, tuan-tuan boleh tengok macam mana kiraan pivot point. Okey, untuk contoh ni price berjaya hit di kawasan yang kita target, iaitu di R2, yang mana kawasan ni mempunyai risk and reward yang cantik, lebih daripada 1/3, dan ia adalah satu buy call yang berjaya. Alhamdulillah, lengkap sudah analisa teknikal saham pada hari ini. So diharap tuan-tuan dan puan-puan dapat memahami secara lebih detail bagaimana untuk melakukan analisis menggunakan funnel analysis teknik BSKL. Cumanya di dalam e-book saya tak sempat untuk masukkan cara untuk melukis high low ni sebab masa itu tak datang ilham lagi. So dengan adanya video ni diharap dapat memberikan kefahaman kepada tuan-tuan dan puan-puan untuk melakukan analisa teknikal. Basically tuan-tuan dan puan-puan dah pun melengkapi dan menyempurnakan satu pelajaran funnel analysis teknik BSKL, yang mana tuan-tuan first kali dah belajar macam mana untuk melakukan sentiment analysis, iaitu mencari industri yang paling berpotensi. Contoh industri yang paling berpotensi pada ketika keadaan ekonomi tengah gawat kat Malaysia ni adalah F&B, makanan. Dan tuan-tuan turun pula kepada fundamental analysis, tuan-tuan baca pula diorang punya laporan ataupun penyata kewangan, buat pula filter pakai screener. So tuan-tuan dapat senarai syarikat-syarikat yang berpotensi untuk naik dalam industri.